benci, resis pun, tapi bila orang sentuh tentang Melayu, kita rasa nak bangkit. Betul tak tuan-tuan? Kita tidak resis, tapi yalah, siapa tak sayang bangsa kan? Pasal itu leluhur kita. Tambah-tambah bila kita mengetahui nenek moyang kita dulu mempunyai satu peradaban yang hebat, satu orang kata dimensi dulu yang cukup power tuan-tuan. Saya pernah bawa cerita ni di masjid baru ni, bayang mana tak ingat, surau apa nama, di Penang lah. Tentang bagaimana dulu Islam ini dia masuk dalam empayar Melayu di dalam pelbagai bentuk. Daripada tempat yang setinggi-tinggi sampai sebawah-bawah. Saya pernah sebut di kelas ni dulu, perkataan Melayu itu ada orang terjemahkan dengan Sungai Melayu, ada terjemahkan tentang bangsa Mala, ada yang terjemahkan sebagai Malaul A'la dalam Quran itu, yang kita teori-teori ni semua kita hormat. Dan saya hormat. Okey. Bukan dia kata Melayu dalam Quran, cuma perkataan Melayu itu diambil sempena perkataan itu, kan? Itu yang Ustaz Husam sebut dulu tu. Bukan dia menyalahkan Quran, tidak. Cuma perkataan dia tu orang petik salah, orang salahkan dia lah. Okey. Saya melihat Melayu ini dia lebih kepada perkataan, saya contoh dah. Melayu ini bermaksud dia kata kerja. Melayu dia verb. Dia bukan satu nouns, dia Melayu. Layu tu adalah kata sifat bahasa Inggeris apa? Adjective kan? Sifat kan? So dia Melayu, dia verb dengan adjective ni. Jadi dia sama dengan perkataan menyerah, serah, jatuh. Melayu. So menyerah ni perkataan Arab dia apa? Aslim, Islam ni menyerah. So Melayu ni dia ambil pada perkataan Islam asalnya. Sebab tu hantu sebut takkan Melayu hilang di dunia. Bermaksud takkan Islam hilang di dunia. So Melayu adalah Islam. Dan Islam dalam empayar Melayu telah datang lama. Bila Islam masuk ke tanah Melayu, dia tak macam Islam masuk ke tanah Jawa. Ataupun tak macam Islam masuk ke Afrika dan ke benua Eropah. Ataupun ke Yaman, ke Mesir yang kena perang dan sebagainya. Ke Yaman tak perang lah, Muaz masuk. Tapi ke Mesir, ke Rom, ke tanah Jawa, wali-wali kena berhadapan dengan apa? Sabda Palon. Tuan-tuan baca sejarah Sabda Palon. Okey. Buddha daripada tu. Hindu-Buddha. Tapi tanah Melayu, kita tak dengar perang yang besar antara Hindu-Buddha dengan Islam. Tak dengar. Ya, tuan-tuan cuba kaji, tak ada. Jadi, saya berpendapat peribadi. Tapi saya takut saya salah. Tapi saya selamatkan diri saya. Saya kata ini peribadi. So, boleh jadi saya salah. Boleh jadi saya betul, boleh jadi saya salah. Tapi saya minta orang sejarah kalau tengok video ni nanti, dia kaji lah. Sebab apa tak berlaku perang-perang yang besar? Kerana bagi saya, asas Islam itu dah ada dah di tanah Melayu. Asas Islam. Bermaksud bila syiar Islam yang dibawa syariat Rasulullah SAW itu masuk, dia align dengan apa yang dia dah pegang dah sebelum itu. Bermaksud mungkin orang Islam sebelum itu mengamalkan Islam versi Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan sebagainya. Sebab itu bila syariat Islam versi Rasulullah sampai, sama juga. Inna dina indallahil Islam, sama aja, cuma syariat saja. Tapi Islam juga kan. Bila masuk dia align. Dia tak pelik. Kan? Dia macam okey, sama aja. Allah, Rasul akhir zaman memang kami duk tunggu dah. So dia terus follow, dia tak perlu ada satu peperangan dan pertumpahan darah yang besar. So orang akan tanya lagi, Ustaz, kalau Ustaz kata macam tu, tak ada bukti tak? Ada candi dah lah di tanah Melayu, mana ada masjid? Sebab syariat zaman sebelum Rasulullah, dia bukan syariat berjemaah. Dia syariat sendiri-sendiri. So nak cari point masjid tak jumpa lah. Jadi saya merasakan tak pelik kalau Melayu dah terima dah benda tu. Sebab salah satu daripada pedang Rasulullah, Qalaha, Rasulullah ada berapa pedang? 7 ke 9? 7 kot. Zulfaqar, kemudian Qalaha itu memang diambil di satu tempat. Pedang Qalaha ni Nabi ambil dalam perang Khaybar, kata salah. Pedang tu disimpan oleh orang Yahudi, Quraisyah ke Qunaiqah. Nabi ambil balik masa perang Khaybar itu, Nabi simpan. Pasal pedang tu pedang Nabi Daud atau pedang Nabi Sulaiman, antara salah satu lah. Tapi Nabi tak pernah guna pedang tu untuk perang, tapi Nabi sempat rampas. Pedang itu milik Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini, maka Rasulullah kata Nabi lebih berhak lah. Okay? Dan pedang itu bila orang kaji besi dia, nama dia Qalaha ni, diambil di satu tempat. Ni dalam tafsir Quran, dalam riwayat sejarah sebut. Ulama sirah dalam kitab sirah sebut besi Qalaha ini tempat asal dia baina Sind wal Hind, di antara tanah besar Cina dan tanah India. So kalau peta Cina dan India, di tengah-tengahnya yang ada adalah negara Melayu, Siam, Burma, Kemboja, Jawa semua ni. Okey, itu faktanya.
Tapi kita nak pergi dalam lagi, dalam negara-negara yang berpotensi ini, antara yang ada dapur besi, tanur, dapur yang buat besi, the only country is Kedah yang ada. So kemungkinan daripada situlah, silap-silap daripada sini Sungai Batu ni, kan? Okey. Tapi maksudnya teknologi ekspor besi untuk supply kepada tentera Nabi Daud, tentera Nabi Sulaiman itu dah berlaku dah zaman itu dulu. Nenek moyang kita lagi power bab ekspor sampai ke negara Arab, sampai ke para nabi dan rasul. Dahsyat. Okay? Jadi kita masih lagi menjaga online. Tapi nenek moyang kita dulu yang kita dok kata koman tu, rupanya depa lagi power. Saya cerita hari tu, depa punya budaya, depa pantun dulu kan. Saya dah cerita ada pembayang dia, ada nilai yang tertentu. Maksud dia pisang emas bawa belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dia bawa mati. Dia cerita tentang pisang ya. Tapi bawa belayar, bermaksud dalam pantun dia cerita pasal belayar, bermaksud orang Melayu memang kaum yang belayar. Satu. Yang kedua, kenapa pisang mah? Sebab pisang mah ini sifat dia dalam kajian sains, pisang mah dia ada satu ejen ataupun ada satu sifat dalam pisang mah itu, ada satu bahan yang dia boleh mencegah daripada mabuk laut. Pisang mah. Oh, so daripada kaji dah. Kemudian masak sebiji di atas peti, memang pisang mah dia punya trend dia masak, dia tak macam pisang awak pisang wok, pisang tanduk, pisang mah ni. Dia akan masak sikit-sikit. Dia tak akan masak whole standard macam tu. Sebab tu orang tua-tua dulu bawa, sebab dia boleh masak sikit makan, masak sikit makan. Dia tak masak semua sekali, nanti dia akan busuk cepat. Jadi dia nak cerita pasal budi dengan hutang tapi dia relate tu. Maksudnya kajian tu. Sampai hari ni tuan-tuan orang masih kaji. Dulu tok nenek moyang kita tak ada peti air. Tak ada peti air. Jadi dia tutup makanan pakai tudung saji, yang tudung saji dia punya bahan dia macam kadang-kadang pakai daun pandan lah, rotan macam tu kan. Lauk tak basi. Kalau tuan-tuan masih ada ibu ayah di kampung yang umur 80-an, 70-an, tuan-tuan tanya. Tak basi lauk. Bubuh tutup lauk buah dengan tudung saji yang orang tua-tua dulu buat. Lauk tak basi. Tapi hari ni dengan peti air pun basi. Orang Cina sekarang ni ganti dengan plastik dengan apa, memang basi lah kan. Tapi dulu tak basi. Apa ejen yang ada pada daun pandan tu yang boleh menyebabkan preserve kita punya makanan itu. Maknanya tok nenek moyang kita dulu ni kajian dia dahsyat lah, sains dia. Cuma dia tak sebut sains lah. Kan? Macam dulu Ustaz Oni pernah cerita. Okay, dia kata kerih Melayu ni buat daripada 7 jenis besi kan. Yang akhirnya bila dipadukan besi itu jadi satu senjata yang kerih tu boleh berdiri. Orang hari ni kita jin. Jin tu satulah, kita tak nafi kan. Tapi atas faktor fizik dia memang boleh berdiri sebab kejituan unsur-unsur besi itu dalam siapa mengaji kelas sains dulu dia tahu, dia panggil balancing. Dia dapat kejituan tu, dia boleh balancing sama, dia boleh berdiri. So tuan-tuan ni pun boleh buat. No, ini bangsa Melayu dulu. Sampai ke tahap sultan, saya dah ceritakan daripada sekecil-kecil bawah. Dulu tuan-tuan ingat ada satu pantun Melayu, bukan pantun bidalan, dia kata apa? Orang dagang nasi di tanah. Saya tak ingat dah dia punya bahas ayat panjang lah tu. Saya ingat tak? Orang dagang nasi di tanah. Dia berkaitan dengan ni. Suami pulang kelaparan, macam itulah. Dia satu yang kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan, satu. Yang satu lagi tu, orang dagang nasi di tanah, suami pulang tak boleh makan. Macam itulah, saya tak ingat. Tuan-tuan cari. Memang ada dalam kitab bidalan Melayu lama. Tuan-tuan try cari nanti. Orang dagang nasi di tanah, suami pulang tak boleh makan. Macam itulah lebih kurang. Dia cerita kebaikan bangsa Melayu ni, dia meraihkan pedagang. Macam kaum Ansar ni, dia meraihkan orang pedagang main, dia tanah nasi, dia. Saya biasa jumpa pantun dulu masa zaman saya tingkatan 6 mengaji bahasa Melayu tinggi tu, memang jumpa. Tapi tak ingat dah. Tapi memang ada orang dengar orang dagang nasi di tanah. Macam itulah lebih kurang. Okey. Kemas susunan depa tu kan. Jadi hebat. Kesultanan dulu, sultan dulu, Sultan Ahmad Tajuddin, Tengku Kudin dan sebagainya, berguru sampai ke India, mengaji ilmu hadis, buat balik tok guru dia, memimpin gerakan. Okay, semua tok guru dan pemerintah, tok kepala yang hebat-hebat ambil kerjaan. Sebab tu dulu Melayu kita panggil Duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, kerana Duli itu dalam bahasa Arab bermaksud dalla, penunjuk.
Satu. Tapi kalau duli dalam bahasa Melayu Kamus Dewan dia kata habuk ataupun debu. Jadi duli yang maha mulia bermaksud habuk kepada Allah. Allah yang maha mulia, bukan sultan. Saya dulu saya kecil-kecil, saya jangan muda-muda ni dia nak rebel lah. Saya duk kata tulis Facebook lah zaman tu umur 20-19. Apa benda ni duk kata manusia ni maha mulia ni syirik. Oh kemah. Zaman tu kita muda kan. Tapi bila kita dah besar lah, saya pun tak tahu mana lagi lah. Bila kita dah besar dah, rupanya duli yang maha mulia bermaksud duli kepada yang maha mulia. Habuk, hampah, debu kepada Allah yang maha mulia. Itu kita kata duli yang maha mulia. Seri Paduka Baginda. Paduka ni bahasa Melayu lama. Paduka ni kalau Kamus Dewan tuan-tuan buka, maksud paduka adalah capal ataupun sarung kaki ataupun alas kaki. Jadi habuk kepada Allah yang maha mulia dan selipar kepada Rasulullah. Seri Paduka kepada baginda Nabi. Itulah taraf raja sebenarnya. Ni bukan menghina raja lah, tapi kebijaksanaan raja. Dia letak level dia, kami ni sebesar-besar pangkat kami di tanah Melayu, kami ni cuma habuk kepada Allah dan servant ataupun pembantu kepada Rasulullah. Pembantu pula tahap mana? Tahap selipar ya, kepada baginda Nabi SAW. Jadi duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda. Baginda merujuk kepada siapa? Rasulullah SAW. Barulah yang di-Pertuan Agong. Pangkat dia yang di-Pertuan, tuan saja. Nah, jadi hebatlah. Sultan kita dulu hebat, tok guru kita dulu hebat. Bahkan orang Melayu dulu tak kira, bukan kita tok guru sajalah. Tok bidan pun hebat, tok mudim pun hebat. Yang tukang sembelih lembu pun hebat dulu. Ni kita musim korban baru ni kan. Ramai ustaz-ustaz boleh sembelih. Okey, saya tak boleh pasal saya tangan kiri. Bukan tak boleh, boleh lah. Tapi tuan-tuan faham lah, suasana Melayu ni tak kira tengok dia tangan kiri sembelih. Susah sikit kan. Bukan semua orang macam tu, tapi orang macam tu. Jadi saya ambil jalan selamat. Tak apalah, tak payahlah. Pasal lagi orang tangan kanan ada lagi ramai afdal kan. Baik tangan kanan. Jadi saya tak sembelih lah. Kemudian ramai orang boleh sembelih. Putus urat halkum dan merah senang. Itu basic dia lah. Tapi orang Melayu dulu dia tahu sembelih ni dengan satu nafas. Tanyalah orang lebih atas, dia tahu lah kan. Sembelih dengan satu nafas. Kemudian sembelih dekat dengan, jangan sampai dekat atas halkum nanti terkena lidah. Bawah pada halkum sikit, ada bahagian tertentu bawah tu sikit, nanti daging jadi cepat busuk ke tak cepat busuk ke, daging jadi fresh, daging jadi lembut, semua dia tahu ni. Nah, ilmu Melayu dulu ni dahsyatlah. Hebatlah perkajian depa tu. Jadi bila orang sentuh tentang Melayu hari ni bukan kita nak bangkit sebagai bangsa yang resis, tapi kita sayang jati diri kita ni, leluhur bangsa kita ni yang makin lama makin hilang. Itu yang Dr. Mazli dengan Tun Dr. Mahathir cuba bangkitkan balik Jawi ni. Okey, kenapa dia betul? Kenapa tak ajak Jawi dalam agama? Memang duk ajak dah. Tapi kenapa masuk dalam bahasa Melayu? Sebab memang Jawi itu tulisan Melayu. Dulu orang Cina dan India dulu pun memang tulis Jawi. Bahkan perjanjian British dengan sultan-sultan Melayu Jawi. Kan? Pedagang-pedagang luar dulu nak mai ke tanah Melayu, tak kisah daripada Cina ke, daripada India ke, daripada Siam ke, Jawi. Dia pun kena terima bahasa tu sebab dia pun masuk ke situ. Itu yang berlaku. Tapi hari ni tak faham kenapa orang tak boleh terima. Okay? Kadang-kadang benda ni dia main dengan politik juga. Dia main dengan politik juga. Saya dah ramai kawan Cina, India yang tak ada masalah. Boleh buat tak? Maksudnya benda ni bila melibatkan politik jadi macam tu lah. Kadang-kadang orang yang dulunya menolak tulisan Jawi, hari ni dia pula jadi pejuang Jawi. Ada juga macam tu. Kerana politik kan. Sebenarnya kalau politik, saya selalu kata politik bila masuk mana-mana ruang, rosak ruang tu. Tak kisah ruang apa pun. Jadi kita berhati-hati. Bukan kita menolak politik, tak tolak. Tapi berhati-hati dengan orang politik. Dr. Zakir Naik sekarang jadi macam mana tuan-tuan? Orang yang ambil kesempatan atas nama dia akan ambil kesempatan, dan orang yang akan menghantam dia akan ambil hantam. Yang kesian dia, hari ni dia macam dicator. Dia bukan dia dicator lah. Ada orang tak peduli tentang survival dia, apa nak jadi dekat dia lepas ni. Orang nak benci dia ke macam mana ke apa ke. Mereka akan selagi boleh guna. Yang benci akan terus membenci. Okay? Yang sayang akan terus menyayang. Tak ada masalah. Tapi yang menggunakan dia ni yang kita takut jadi masalah. Untuk survival politik. Kita harap tak berlaku lah. Dia kata, korang tak minat. Saya tengok satu live, satu esko pemuda, dia kata, korang tak minat politik, korang boleh cakap lah. Korang duduk rumah makan gaji saja, siang malam tidur saja, tak ambil pot. Siapa tak ambil pot? Kami ambil pot politik. Cuma kami tak ambil pot politik kepartian. Sebab dia
Banyak bohong daripada betul. Cerita Melayu sebut lama dah tuan-tuan pasal politik ni. Cerita apa? Hang Tuah. Hang Tuah ni tuan-tuan. Tak habis ni. Hang Tuah kena fitnah. Kemudian Sultan Mahmud hukum dia, betul tak? Hukum bunuh. Tapi Tun Perak atas kebijaksanaan dia sembunyikan Hang Tuah. Dia tak bunuh Hang Tuah. Disembunyikan di situ tempat. Kemudian bila Hang Jebat tengok Hang Tuah kena zalim, dia mengamuk. Ada orang terjemah Hang Tuah ni lambang kesetiaan yang buta, kan? Hang Jebat lambang kepada rebel yang buta, yang lawan semua benda. Tapi saya faham di sudut lain. Saya faham kisah Hang Tuah ni di sudut apa? Hang Jebat bela dia. Bela dia sampai Hang Jebat lawan dia, kemudian dia keluar balik. Apa dia buat? Bukan sebenarnya. Ini salah satu sudut faham saya. Okay? Yang rebel dengan yang setia tu tak apalah, tu betul lah. Tapi yang faham di sudut saya, ini mesej apa? Ini mesej lompat parti. Hang Tuah sudah lompat parti. Hang Tuah keluar, sepatutnya dia kena belah adik dia, Hang Jebat ni, tapi dia pergi belah Sultan. Adik dia yang selama ni duk lobby dia, duk support dia, duk kempen untuk dia, tiba-tiba orang calon yang dia duk kempen ni tukar pergi parti lain. Apa dia rasa? Macam pilihan raya, kita ni peraih undi kepada calon kita ni. Raya sampai dia menang ataupun sampai dia menang ataupun sampai dia kalah, tak kisah, tapi dia pergi lompat parti lain. Tapi still dalam parlimen kita. Macam mana kita nak berhadapan dengan dia ni? Kita jentera dia dulu. Tiba-tiba dia dah menang, dia pergi lompat pergi parti lain. Tuan-tuan, Hang Jebat lah kita ni. Hang Tuah ni lambang bagi saya lah. Orang marah blok nanti, tapi bagi saya dia lambang lompat parti kan. Maksudnya budaya lompat ni berlaku zaman Hang Tuah lagi dah.